Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Jamaluddin daripada Al-Isra Associate. Baik, ada soalan tanya, mana yang lebih bagus, kita ambil MRTT ke ataupun MLTT? Ini biasanya akan ditanya oleh prospek yang nak beli rumah. You buat loan under bank. So ada beberapa keadaan. Pertama, bank akan advise untuk ambil insurans rumah bila kita buat loan dengan bank untuk cover pembiayaan loan, pembiayaan hutang itu jika berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal. Ada 8 perbezaan yang saya nak kongsikan, perbezaan antara MLTT dan juga MRTT. So guys, tonton sampai habis. Pertama sekali, MRTT adalah Mortgage Reducing Term Takaful yang dipropose oleh bank. Katalah you beli under mana-mana bank lah. So bank akan propose insurans ataupun takaful under bank. Yang kedua adalah MLTT. MLTT adalah Mortgage Level Term Takaful yang merupakan pelan takaful pampasan ataupun kita panggil life takaful ataupun life insurance yang kita ambil secara personal mana-mana dengan syarikat takaful, contohnya di Prudential BSN Takaful. So boleh digunakan untuk membeli rumah. Okey, ada 8 perbezaan utama berkaitan dengan MLTT dan MRTT. Okey, yang pertama adalah MRTT merupakan carumannya adalah sekaligus. Katalah you beli rumah, you bayar 14,000 sekaligus. Waktu you apply loan, bank akan advise untuk ambil MRTT dan bayar sekaligus dengan amount yang besar. Beza untuk MLTT adalah kita membuat caruman bulanan. Kita boleh membuat caruman bulanan, boleh membuat caruman secara quarterly ataupun secara annually, tahunan. Maknanya MLTT lebih mudah kerana mungkin memberi keringanan, tak dah terbeban keluarkan amount sekaligus untuk bayar. Yang kedua, perbezaan yang kedua adalah MRTT adalah pembiayaan daripada bank, itu very clear, dan MLTT pembiayaan ataupun polisi ini daripada syarikat takaful personal yang kita ambil. Contohnya you ambil pelan life takaful 500,000 ataupun 300,000 life takaful daripada Prudential BSN Takaful. Itu adalah MLTT. Perbezaan yang ketiga adalah tujuan polisi. MRTT tujuan polisinya adalah untuk cover loan rumah sahaja. Bermakna nanti ada table ni nanti saya sharekan. Bermakna katalah you buat loan 300,000. So bila kematian baki loan ada 200,000 tu settle terus loan. Maknanya bila kita meninggal ada baki loan 200,000. So daripada MRTT dia akan selesaikan kepada bank berapa jumlah baki loan yang ada. Berbeza dengan MLTT. MLTT jauh lebih bagus bila mana pertama katalah you ambil 300,000, kita dah bayar 200,000, kemudian kita meninggal dunia. So dapat berapa? 300,000 dan baki daripada kita bayar rumah tu akan dapat kepada waris. Bermakna rumah kita kena bayar 100,000 dan juga baki 200,000 waris boleh gunakan untuk bayar hutang kita, hutang kad kredit ataupun hutang personal loan yang lain, ataupun boleh digunakan untuk surviving keluarga setelah kita tiada suatu hari nanti. Ini yang dinamakan MLTT. Dan yang kelima adalah MRTT, dia tak boleh pindah milik. Bermakna katalah you ambil MRTT under bank sekian-sekian and then you nak pindah milik tukar kepada orang lain, tak boleh. Ataupun kita panggil tukar, kita ni tukar owner, tak boleh. Tapi MLTT kita boleh pindah milik. Pindah milik ni bermakna kalau katalah you nak guna MLTT ini untuk apply rumah lain, you nak beli rumah, another rumah satu lagi, so boleh digunakan MLTT untuk membuat loan bank lain. Kita boleh guna MLTT punya takaful pampasan punya coverage untuk attachkan dengan MLTT ataupun loan rumah. Tapi MRTT tak boleh, dia hanya khusus untuk sebuah rumah sahaja. Baik, yang seterusnya adalah penama yang kita letak di dalam polisi. Kalau MRTT, penamanya hanyalah bank sahaja. Sebab kita ambil under bank, so bila kita meninggal dunia, jumlah pampasan baki itu akan diberikan secara totalnya kepada bank. Contohnya baki lagi 100,000, 100,000 ni terus settle kepada bank. Berbeza dengan MLTT, bila kita meninggal, kita dapat 300,000 akan dapat kepada waris penama yang kita letak. Contohnya, suami beli rumah, penamanya isteri. Dalam
MLTT. So isteri akan dapat 300,000, dan bila dapat 300,000 ni isteri akan bayar total berapa baki rumah, 100,000. So ada baki lagi 200,000 ni isteri boleh gunalah untuk surviving keluarga dan sebagainya. Jauh lebih besar daripada manfaat daripada MLTT. Baik, yang seterusnya adalah apa akan berlaku kalau berlaku refinancing ataupun kita refinance balik. Contohnya you beli rumah and then nak refinance ataupun nak tambah tempoh ataupun nak kurangkan bayaran selepas berapa tahun dia kita membayar. Kalau MRTT dia terbatal secara automatiknya, insurans MRTT, takaful MRTT akan terbatal sebab dia tidak boleh membuat refinancing ataupun dia tak boleh nak refinance balik. Tetapi MLTT boleh refinance. Kalau you nak buat refinance balik under bank, kata nak kurangkan bayaran, so boleh membuat refinance dan polisi untuk MLTT tidak akan batal. Besar kan manfaat MLTT? Dan yang terakhir adalah proses tuntutan. Okey, bila berlaku kematian, apa akan jadi? Pertama, proses ni adalah waris akan dapat rumah lah. Kedua-duanya waris akan dapat rumah. MRTT waris akan bayar daripada jumlah baki pampasan MRTT itu untuk dapatkan rumah. MLTT dapat rumah dan dapat cash baki MLTT. Okey, saya tunjukkan antara ni adalah graf nak mudah faham apa perbezaan bila ni. Graf pertama adalah MRTT yang you tengok ni, katalah loan rumah yang you buat adalah 300,000. So jumlah MRTT adalah 300,000 juga seperti mana graf yang saya tunjuk ini. So pertama katalah berlaku kematian pada tahun ke-10 seperti mana dalam graf ini, dan kita dah bayar total 100,000, baki lagi 200,000. So MRTT dia akan bayar hanya 200,000 baki daripada hutang rumah. Kita apply 300,000 tapi syarikat MRTT ataupun insurans takaful mortgage reducing takaful ni dia hanya bayar 200,000 sahaja. Maknanya 100,000 lagi tak dapat. Itu dinamakan sebagai MRTT. Okey, rajah yang kedua ini adalah MLTT. Okey, apa bezanya? Rajah yang kedua ini adalah katalah you buat loan rumah 300,000, maknanya MLTT pun 300,000 ataupun lebih daripada itu. Katalah berlaku kematian pada tahun yang sama, pada tahun ke-10, berapa jumlah takaful yang waris akan dapat? Katalah berlaku kematian, waris akan dapat 300,000 jumlah life takaful yang kita buat, berbanding dengan MRTT bank akan selesaikan hanya hutang baki sahaja. That's why dinamakan reducing. Dia akan bayar berapa baki sahaja, bukan total amount pampasan yang kita buat di pihak awal. Tetapi jauh lebih besar manfaatnya adalah MLTT adalah kita akan dapat 300,000, katalah baki hutang lagi 200,000. Bermakna kita bayar 200,000, waris akan bayar hutang rumah lagi 200,000, berbaki lagi 100,000. Cash ini boleh dimanfaatkan kepada waris untuk surviving keluarga, ataupun kalau si mati ada hutang dengan sesiapa ataupun hutang peribadi dan sebagainya, boleh settlekan dengan lebihan daripada pambasan MLTT. So ini adalah kedua perbezaan antara MRTT dan MLTT. So keduanya bagus untuk kita apply, tapi jauh lebih besar ataupun jauh lebih bagus adalah MLTT kerana manfaatnya jauh lebih besar dan juga lebih orang kata bagus untuk kita sediakan kepada keluarga dan juga untuk diri kita sendiri. So guys, mudah-mudahan dapat manfaat daripada perkongsian ni. So kalau you ada soalan berkaitan dengan MRTT dan MLTT, kalau tak clear, ada soalan yang mungkin runsing timbul lagi, you boleh klik WhatsApp saya ni di channel YouTube saya untuk saya bantu advice yang terbaik. Apakah plan MLTT yang you boleh apply mengikut kadar loan rumah yang kita buat under bank. So guys, kita jumpa di next video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.